Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan sama-sama menyelesaikan soalan latih tubi bab 5 iaitu nisbah trigonometri. Soalan 14A. Lengkapkan jadual 1 berdasarkan rajah 11. Kita diberi rajah 11 seperti ini dan ini adalah jadual 1 di mana tempat untuk kita mengisi jawapan di sini dan ini adalah pilihan jawapan yang boleh kita pilih dalam kotak ni. Ada beberapa pilihan jawapan yang boleh kita isikan ke dalam kotak ini. Yang pertama, kita cuba selesaikan dulu untuk yang pertama iaitu sin X. Sin X di mana X? X di sini dan kita boleh perhatikan ini adalah segitiga bersudut tegak. Cuba perhatikan di sini ada satu sudut pendalaman yang bernilai 90 darjah dan ini dikenali sebagai segitiga bersudut tegak. Jadi untuk nak memahami, untuk mencari sin X, kita ingat semula sin, cos dan tangent. Yang pertama, sin adalah sisi bertentangan per dengan hipotenus, bahagi dengan hipotenus. Jadi dalam kes ini bertentangan adalah QS dan hipotenus adalah RS. Jadi untuk yang pertama ini sin X adalah QS bahagi dengan RS. QS bahagi dengan RS. Seterusnya kita terus bergerak ke soalan nombor 3 kerana pada rajah yang sama dengan sudut X. Jadi di sini adalah sudut Z. Kita diminta mencari tangent. Kita perhatikan tangent adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Sisi bertentangan bermaksud QR dan sisi bersebelahan adalah QS. Jadi QR dan QS. Jadi kita akan dapat di sini untuk tangent Z adalah QR QS. QR QS. Okey, di sini QR QS. Seterusnya kita akan pergi ke soalan nombor 2 iaitu cos Y. Untuk cos Y kita fokus kepada segitiga yang satu lagi ni. Okey, cos apa dia cos? Cos nisbah bagi cos adalah sisi bersebelahan bahagi dengan hipotenus. Bersebelahan bermaksud PQ dan hipotenus adalah PR. Jadi jawapannya adalah PQ bahagi dengan PR. PQ bahagi dengan PR. Ini adalah cos Y. Soalan B. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggariskan jawapan yang betul. Soalannya adalah, apabila saiz bagi suatu sudut tirus, theta bertambah, nilai bagi cos akan bertambah atau berkurang. Jadi, kita ingat balik semula pernyataan yang telah kita bincangkan sebelum ini. Apabila saiz bagi sudut tirus bertambah, jika cos maksud nilai cos adalah berkurangan. Jadi, nilainya adalah berkurangan. Jadi, soalan ini minta kita gariskan jawapannya betul. Jadi, kita gariskan berkurang. Seterusnya, soalan 15. A. Isikan petak kosong berdasarkan nisbah trigonometri yang diberikan. Kita perhatikan ini yang diberikan pada kita adalah sin X sama dengan 15/17. Kita ingat balik semula, sin adalah sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Ini adalah X, sudut tirus, yang mana sisi bertentangan adalah di depan ini dan hipotenus adalah di sini. Jadi, kita ingat balik semula, diberi pada kita sin X sama dengan 15/17. Jadi 15 ni apa? 15 ini adalah sisi bertentangan dan H ini adalah hipotenus. Jadi kita akan dapat yang pertama sekali ini adalah tentang, ini adalah hipotenus, ini adalah sebelahan. Jadi kita isikan sisi yang bertentangan adalah 15, hipotenus adalah 17 dan untuk S kita gunakan teorem Pythagoras. Jadi kita dapat sisi bersebelahan sama dengan punca kuasa 2, 17 kuasa 2, tolak dengan 15 kuasa 2, kita akan dapat jawapannya sama 8 dan kita tuliskan di dalam kotak itu 8. 15B. Padankan setiap sudut berikut dengan unit dalam darjah dan minit yang betul. Soalan ini maksudnya diberi kita dalam darjah dan diminta kita untuk
mencari jawapan, memberi jawapan dalam bentuk darjah dan juga minit. Okey, so kita ingat balik semula macam mana kita nak buat. Yang pertama, kita ingat dulu 1 darjah bersamaan dengan 60 minit dan 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kita tengok dulu kepada 20.7 darjah. Okey, 20.7 darjah boleh kita tuliskan dalam bentuk 20 darjah tambah dengan 0.7 darjah. Okey, kita akan tukarkan 0.7 darjah ini kepada minit, iaitu kita darabkan dengan 60. Bila kita darabkan dengan 60, secara automatik unit dah jadi kepada minit. Kita dapati sama dengan 42. Jadi 20 darjah tambah dengan 42 dan jawapan akhir kita tidak perlu tulis lagi tambah ini, kita teruskan saja tulis 20 darjah 42 minit. Jadi untuk jawapan yang pertama adalah jawapannya adalah 20 darjah 42 minit. Seterusnya soalan yang kedua iaitu 37.6 darjah. Kita perhatikan 37.6 darjah adalah bersamaan dengan 37 darjah tambah dengan 0.6 darjah. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi, 0.6 darjah ini kita akan tukar kepada unit minit. Kita darabkan dengan 60. Bila kita darab 60, secara automatik sudah pun bertukar menjadi minit. Jadi kita dapat 0.6 kali dengan 60, kita dapat 36 minit. Jadi jawapan akhir kita hilangkan tanda pertambah ni, 37 darjah 36 minit. Jadi jawapan dia kita lorekkan, kita padankan 37 darjah 36 minit. Soalan 16. Raja 12 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Ingat bersudut tegak, maksudnya segitiga bersudut tegak kena ada satu sudut kedalamannya bernilai 90 darjah. Okey. Jadi yang ni memang confirm lah segitiga bersudut tegak. Jadi kita ada sudut tirusnya adalah X dan juga Y. Dan ini A, B, C adalah nama-nama bagi sisinya. Okey, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Okey, berdasarkan raja ni kita cuba tengok kepada soalan A, B, C dan D. Okey, sebelum tu kita ingat balik semula apa dia sin, cos dan tangent. Okey, seterusnya kita tengok soalan A. Sin X adalah sama dengan A per B. Cuba perhatikan, ini adalah X. Sin adalah sisi bertentangan per dengan hypotenuse. Ini X, bertentangan adalah B. Hypotenuse adalah A. So, jawapan dia adalah B per A. Tetapi, cuba perhatikan di sini. Apa yang ditulis di sini adalah AB. Jadi, sepatutnya adalah B per A. Jadi, jawapannya adalah salah. Yang kedua, cos X. Perhatikan, X di sini, cos. Cos adalah sisi bersebelahan. Sisi bersebelahan adalah C. Bahagi dengan hypotenuse adalah A. Jadi, cos X adalah C per A. C per A. Jadi, betul C per A. Jawapannya adalah betul. Seterusnya, tangent Y. Tangent Y dinyatakan di sini adalah sama dengan CD. Bila tangent Y, kita fokus kepada sudut yang ada label Y di sini. Tangent bermaksud sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Bertentangan di sini, bersebelahan adalah B. Kenapa kita tak ambil A? A adalah hypotenuse. Okey, hypotenuse. Jadi, jawapannya adalah CB. Memang betul, jawapannya adalah C bahagi dengan B. Dan yang terakhir adalah sin Y. Tadi tangent, sekarang sin. Sin Y, kita tengok di sini. Sin bermaksud sisi bertentangan per dengan hypotenuse. Y di sini bertentangan adalah C, hypotenuse adalah A. C per A. Tapi dinyatakan di sini adalah B per A. Jadi jawapan ini adalah salah. 17A. PQR dan RST dalam Raja 13 adalah garis lurus. Okey. PQR, RST. Kedua-dua ni adalah garis lurus. Diberi maklumat pada kita sin X sama dengan sin X sama dengan 5/13 dan S ialah titik tengah RT. Dua maklumat diberi pada kita.
Dan seterusnya, cari tangent Y. Okey, maklumat yang pertama yang diberi pada kita adalah sin X. Sin X sama dengan 5/13. Kita ingat semula apakah nisbah sin. Sin adalah sisi bertentangan bahagi dengan hipotenus. Sin X di mana? Kita perhatikan ini adalah X segitiga yang mewakili untuk kita katakan segitiga bersudut tegak. Bagi X adalah yang besar ni, yang kita merahkan ini. Dan daripada sini kita dapati bahawa sin X sama dengan 5/3. Jadi dia akan bertentangan dan juga hipotenus. Jadi kita akan tulis sin X sama dengan QR tambah 2. Okey, QR kita tak tahu berapa. Di sini di sini PR ini adalah gabungan antara PQ dan QR. PQ kita sudah tahu sama dengan 2. Jadi kita tulis QR tambah 2. Okey, yang bawah ni memang kita tahu 13. Jadi berdasarkan nisbah bagi sin di sini bertentangan bahagi dengan hipotenus. Jadi QR tambah 2 per dengan 13 sama dengan 5/13. Daripada sini kita dapati bahawa QR ini adalah sama dengan 5 lah. 13 sama dengan 13. QR tambah 2 adalah sama dengan 5. Dan kita dapati bahawa QR, kita pindahkan 2 ni ke sana. 5 tolak 2, kita akan dapat QR sama dengan 3. Jadi kita tandakan QR sama dengan 3. Seterusnya, kita cuba perhatikan di sini. Kita sudah tahu di sini. Kita tahu di sini dan kita sebenarnya boleh tahu berapakah panjang RT. RT ini kita gunakan teorem Pythagoras, iaitu punca kuasa 2, 13 kuasa 2. Okey, 13 iaitu hipotenus. Kuasa 2 kita tolakkan dengan sini. 2 tambah dengan 3, kita kuasa 2, 5. Jadi kita akan dapat jawapan dia sama dengan 12. Jadi bila 12 bermaksud, kita perhatikan di sini, dah disebutkan di sini ada titik tengah. Jadi nilai di sini sama dengan sebelah sini. Okey, kalau 12 bermaksud kita bahagi 2, kita dapat 6. Bermaksud di sini sama dengan 6, di sini juga sama dengan 6. Seterusnya, apa yang kita akan buat? Kita fokus kepada segitiga yang kecil. Sebab soalan kita adalah kita nak cari tangent Y. Jadi ini adalah segitiga bersudut tegak yang mewakili sudut yang terdapatnya sudut Y. Jadi kita perhatikan, kita nak cari apa? Tangent. Jadi kita ingat balik semula, tangent sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Bertentangan adalah 3, bersebelahan adalah 6. Jadi tangent Y sama dengan QR bagi dengan RS sama dengan 3/6 dan kita permudahkan, jawapan akhir adalah 1/2. Soalan B. Tukarkan setiap berikut kepada unit dalam darjah dan minit. Okey, iaitu soalan yang pertama 37.8 darjah dan yang kedua adalah 5/23/30 darjah. Jadi yang pertama, okey, kita seperti biasa, kita akan pecahkan 37 ini tambah dengan 0.8. 0.8 darjah dan kita darabkan dengan 60 darjah. Kita tukarkan 0.8 ini kita darabkan dengan 60 minit. Bila kita darabkan 60, dia dah jadi unit dia adalah minit. Jadi kita dapat 48 minit dan akhir sekali jawapan kita jangan tulis tambah ni, kita tulis 37 darjah 48 minit. Seterusnya soalan nombor 2 sama juga, iaitu kita pecahkan 5 tambah dengan 23/30 darjah. Kemudian yang ni kita darabkan dengan 60, kita akan terus dapat minit. Kita selesaikan, kita dapat 46 minit dan kita tuliskan 5 darjah 46 minit. Soalan 17C. Rajah 14 menunjukkan Farhan sedang memerhatikan adiknya yang sedang bermain di halaman rumah dari beranda. Ini adalah Farhan, ini adalah adiknya. Diberi sudut dongak Farhan dari adiknya ialah 48 darjah. Okey, ini adalah sudut dongaknya iaitu 48 darjah. Dan jarak di antara adiknya dan adiknya
dan rumah ialah 1.3 meter. 1.3 meter maksudnya jarak adik Farhan daripada rumah. Hitung tinggi dalam meter aras mata Farhan dari lantai rumah. Okey. Maklumat lain yang kita dapat daripada rajah ini adalah ketinggian adiknya adalah 1.2 meter. Okey, itu juga kita kena ambil kira. So, daripada sini kita boleh buat macam ni. Kita cuba bentukkan satu segi 4 macam ni. Dan ataupun kita keluarkan di sini, kita dapati bahawa ini adalah sudut yang selari. Selari. Jadi, bila di sini sama dengan 48, sudut di sini juga adalah 48, iaitu sudut berselang-seli. Dan ketinggian yang kita nak cari adalah ketinggian di sini, mewakili X. Dan maklumat yang kita tahu, okey, panjang ini adalah 1.3, iaitu jarak adiknya daripada ke rumah. Jadi maklumat ini kita cuba perhatikan, ini adalah sudut 48 darjah. Daripada sin, cos dan tangent, mana satukah yang mempunyai sisi bertentangan, maklumat sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Kita tengok di sini yang pertama sin, sisi bertentangan dengan hipotenus. Okey, tidak ada sebelahan. Ini bersebelahan dan hipotenus tidak ada bertentangan. Jadi kita akan pilih tangent. So kita akan tulis tangent sebab kita akan pilih tangent sebab dia ada ni sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Jadi kita akan tulis tangent 48 iaitu tangent bertentangan bahagi dengan bersebelahan. Jadi X per dengan 1.3 meter. Okey, jadi cikgu harap semua boleh faham kenapa kita pilih tangent. Kerana melibatkan X dan juga 1.3 ini. Jadi daripada sini kita akan cuba dapatkan X. Kita permudahkan, kita pindahkan 1.3, kita akan dapat X sama dengan 1.3 darab dengan tangent 48 darjah, kita akan dapat 1.44 meter. Jadi 1.44 meter itu adalah di sini panjang di sini Tapi soalan ini dia nak aras mata Farhan dari lantai rumah. Okey, jadi kita kena tambahkan berapa tinggi di sini. Kita perhatikan di sini ada lagi 1.2 meter. Jadi tinggi aras mata Farhan dari lantai adalah sama dengan 1.44 tambah dengan 1.2 sama dengan 2.62 meter. Soalan 18A. Cari nilai X dalam setiap segitiga bersudut tegak berikut berdasarkan tangent theta yang diberikan. Jadi kita akan fokus pada tangent ini. Okey, cuba perhatikan. Tangent theta yang pertama diberi adalah sama dengan 3/4. Tangent apa maksud tangent? Apa nisbah tangent? Tangent adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Dalam kes ini, theta di sini, jadi pertentangan adalah X, bersebelahan adalah 12. Jadi kita tulis dulu tangent theta sama dengan 3/4. Jadi tempat tangent ini kita gantikan nilai yang kita dapat di sini rajah ni iaitu X per 12. Jadi tempat tangent ini kita gantikan dengan X per 12. Jadi daripada sini kita dah dapat satu hubungan iaitu 4 ini akan jadi 12. Jadi 4 kali dengan 3. 3 ini macam mana kita nak dapat ni? X ini sama dengan apa? Jadi kita akan cuba permudahkan, kita akan cuba selesaikan. Kita pindahkan ke sana, kita dapat X sama dengan 9 cm. Seterusnya kita tengok soalan yang kedua, iaitu diberi maklumat pada kita adalah tangent theta sama dengan 2. Jadi kita tengok balik semula, tangent adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Ini dia punya sudut dia. Bertentangan adalah 6, bersebelahan adalah X. Jadi kita akan tulis tempat tangent ini, tangent theta ini, kita akan gantikan dengan 6 per X. Okay, 6 per X sama dengan 2. Jadi, berapa nilai X? Kita pindahkan, kita dapat X sama dengan 6 per 2. Kita dapat jawapan dia X sama dengan 3. Soalan B. Rajah 15, okey, CDE.
Mana CDE? CDE, okey. Dan BDF ialah garis lurus. Okey, ini adalah garis lurus. Ada dua garis lurus. Seterusnya, diberi BC sama dengan DE. Okey, ini maklumat tambahan yang diberi pada kita lagi. BC dan DE adalah sama. Jadi kita tandakan BC dan juga DE adalah sama. Okey, BC dan DE adalah sama. Tangent. Okey, seterusnya maklumat lain yang diberi adalah tangent sudut CDB adalah sama dengan 34. Dan akhir sekali diberi pada kita juga nisbah EF kepada BD adalah 1 nisbah 4. Apa yang kita nak cari adalah cari panjang BF. BF yang kita nak cari. Ini panjang ni yang kita nak cari. Okey. Jadi kita akan menggunakan maklumat yang diberi ini untuk mencari panjang BF. Yang pertama sekali kita tulis dulu tangent sudut CDB. Di manakah sudut CDB? CDB. Sudutnya di sini Sini. Jadi bila kata tangent bermaksud sisi bertentangan, sisi bersebelahan. Bertentangan adalah BC. Manakala bersebelahan adalah 32. Jadi bahagian ini tangent sudut CDB kita gantikan dengan BC per 32 dan sama dengan 34 pada maklumat yang diberikan pada kita. So dari sini kita akan dapat BC sama dengan 24. Jadi kita tandakan BC sama dengan 24 di situ. Bila BC sama dengan 24 bermaksud DE juga sama dengan 24 sebab dah dinyatakan bahawa BC sama dengan DE. Seterusnya apa yang kita dapat tengok di sini, okey, BCD ni kita dah tahu di sini sama dengan 24, di sini sama dengan 32. Sudah semestinya kita boleh tahu BD BD dengan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi BD sama dengan punca kuasa 2 32 darjah kita tambahkan dengan 24 32 kuasa 2 tambah dengan 24 kuasa 2. Kita kuasa 2 kan, kita akan dapat sama dengan 40 cm. Jadi BD kita dapat sama dengan 40 cm di sini. Seterusnya kita tengok pula maklumat yang diberi pada kita pula adalah EF, nisbah EF kepada BD adalah 1 nisbah 4. Jadi kita boleh nyatakan EF nisbah BD sama dengan 1 nisbah 4. Okey, nisbah ni boleh kita tulis dalam bentuk per, iaitu EF per dengan BD sama dengan 1 per 4. So dari sini apa yang kita dapat? Kita dapati bahawa BD kita cuba perhatikan. BD kita dah tahu sama dengan 40. Kita gantikan dengan 40. Di sini sama dengan BD 40. Jadi kita akan dapat cari EF. EF kita akan dapat pindahkan 40 ke sana. Kita akan dapat EF sama dengan 10. Jadi kita tandakan EF sama dengan 10 di sini. So bila kita dah tahu dah 10 di sini, 24 di sini, secara seterusnya kita akan dapat cari DF dengan menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu DF sama dengan punca kuasa 2, 24 kuasa 2, iaitu 24. Kita tambahkan dengan 10 kuasa 2, kita dapat sama dengan 26. Jadi panjang DF adalah 26 cm. Jadi akhir sekali adalah kita nak dapatkan BF. BF sama dengan BD tambah dengan DF. Jadi 40 tambah dengan 26, kita dapat 66 cm. Iaitu jawapan kita yang akhir adalah BF sama dengan 66 cm. Seterusnya soalan C. Dalam rajah 16, PTR ialah garis lurus. Di mana PTR? PTR. Okey, ini adalah garis lurus. Diberi sin sudut QPR adalah 4/5 dan PQ sama dengan 2RS. Kita diminta mencari tangent X. So, apa maklumat yang diberi pada kita? Kita catatkan di sini. Sin sudut QPR. Di manakah sudut QPR? QPR. Okey, di sini sudutnya di sini. Jadi kita tahu sin adalah sisi bertentangan per dengan hypotenuse. Sisi bertentangan 24, hypotenuse kita tak tahu. Tapi kita tahu PR lah. Jadi kita akan tulis bahagian ini
4/5 ni diberi pada kita. So, daripada sini kita tengok pada rajah. Jadi, sin sudut QPR iaitu sama dengan pertentangan iaitu QR bahagi dengan PR. Kita akan tulis 24 per dengan PR. PR kita tak tahu berapa nilainya. Sama dengan 4/5. So, daripada sini kita akan dapat PR sama dengan 30 cm. So, bila 30, kita cuba perhatikan. Di sini ada tanda ni. Tanda ini maksud dia sebenarnya sisi ini adalah sama panjang. Jadi, kita akan tulis di sini 15, di sini 15. Dan panjang keseluruhan adalah 30 cm. Seterusnya, kita dapat PQ. PQ dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okay, kita dah tahu di sini, panjang ni adalah 30, ini 24. PQ kita dapat dengan menggunakan teorem Pythagoras. Iaitu punca kuasa 2, 30 kuasa 2 tolak dengan 24 kuasa 2. Kita akan dapat jawapan dia 18. Di manakah 18? Iaitu dekat PQ. Tandakan di situ 18. Okey, seterusnya, apa yang kita nak cari ni? Kita nak cari tangent X. Okey, tangent X di sini. Jadi, ada lagi maklumat yang diberi pada kita iaitu PQ sama dengan 2RS. PQ sama dengan 2RS. Dan kita dah tahu PQ sama dengan 18. Jadi, kita gantikan PQ sama dengan 18. 18 sama dengan 2RS. Jadi, RS adalah sama dengan 18 bahagi dengan 2. Kita dapat 9. Jadi, kita tandakan di sini RS sama dengan 9. Cuba perhatikan, kita sudah tahu di sini dan kita sudah tahu di sini. Jadi kita nak cari tangent, kita perlu cari ST terlebih dahulu. Okey, ST adalah kita gunakan sama juga menggunakan teorem Pythagoras iaitu punca kuasa 2 15 kuasa 2 tolak dengan 9 kuasa 2 kita akan dapat sama dengan 12. Di mana 12? Iaitu TS. Jadi kita ingat balik semula, tangent adalah sisi bertentangan bahagi dengan sisi bersebelahan. Jadi tangent X, kita tengok ni, tangent X, X bertentangan iaitu RS bahagi dengan ST. Jadi sudah semestinya lah kita akan dapat jawapan dia adalah 9/12. Kita permudahkan, kita dapat 3/4. Jadi jawapan akhir kita adalah tangent X sama dengan 3/4.